Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Jadi Abang doakan siapa-siapa yang menonton cerita hari ini dipermudahkan segala urusan, diberikan rezeki yang melimpah ruah, dipanjangkan umur dan dirahmati kita semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita Abang pada kali ini. Abang nak sampaikan 3 cerita. Cumanya cerita yang pertama, kedua adalah disampaikan oleh orang yang sama berkenaan dengan seekor burung. Adalah peristiwa-peristiwa lanjutan daripada tu. Dan kisah yang ketiga adalah kisah yang disampaikan oleh seorang perempuan berkenaan dengan rumah dia yang boleh dikatakan seram-seram sejuk. Jadi sebelum abang lanjut kepada cerita, abang tiba-tiba teringat tentang kawan-kawan lama abang dulu kalau masa abang belajar kat college. Waktu-waktu malam, cuti-cuti hujung minggu, kawan-kawan abang suruh abang ceritakan cerita hantu. Jadi boleh kata tiap-tiap hujung minggu itulah aktiviti abang. Dan lepas tu ramai-ramai tak nak keluar daripada bilik abang, ramai-ramai tidur bilik abang sebab masing-masing ketakutan. Tiba-tiba teringat. Okey, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita ni disampaikan oleh seorang lelaki nama sebenar iaitu Soleh, dan pada masa yang sama juga ada yang suruh abang gunakan nama Soleh sebagai nama ganti. Jadi memang cantiklah masuknya. Berlaku pada tahun 1974 dekat satu daerah di Perak. Mula-mulanya dia bagi abang supaya beritahu kat mana daerah ni, tapi last minute dia kata bang jangan bagi tahu bang, sebab dia kata cerita ni dia tak naklah jadi benda yang buruk di kemudian hari. Okey, yang penting dekat negeri Perak. Cerita dia macam ni. Dia kata watak kali ni abang gunakan nama Soleh. Orang yang bagi cerita ni pun nama dia Soleh. Okey. Soleh ni dulu pada tahun 1974 memang terkenal dekat kawasan dia seorang pemikat burung. Soleh ada bela seekor burung dan burung tu selalu digunakan untuk memikat burung lain. Itu memang pekerjaan dia. Dan bila dia dah dapat burung yang baru, lepas menjerat burung dia dapat burung baru, dia akan jual burung tu ataupun dia akan bela burung tu. Dan Soleh ni memang suka sangat dengan burung. Pada satu hari tu ada kawan dia cakap dekat satu kawasan di dalam hutan lah, boleh dikatakan dekat kawasan hutan, ada satu tempat yang memang ada burung-burung yang pelik. Dia kombinasi warna biru dengan warna hijau dan ada sedikit warna merah dekat burung tu. Memang burung tu jarang-jarang dijumpai dan ada dikatakan dekat satu kawasan di negeri Perak dalam hutan. Jadi bila Soleh dengar macam tu, dia pun terus aturkan strategi macam mana nak tangkap burung tu, macam mana nak pergi dekat tempat tu. Jadi lepas dia atur-aturkan segala benda, akhirnya seperti hari yang dijanjikan, Soleh dengan beberapa orang pun pergilah dekat kawasan yang dikatakan ada burung unik tu. Jadi persediaan dia memang macam biasa, dia akan bawa sangkar dan dia akan bawa burung pemikat. Burung pemikat ni tak pula dia beritahu pada abang burung apa, burung helang agaknya. Tak, rasanya burung pipit. Abang pun tak tahulah burung pemikat tu burung apa. Yang dikatakan burung pemikat aja. Jadi dia bawalah burung, sangkar dan alatan-alatan lain untuk menangkap burung yang unik tu. Bila sampai dekat hutan yang dimaksudkan, nak jadi cerita, hutan tu tak adalah jauh sangat daripada rumah dia. Memang boleh kata kejap aja sampai. Lebih kurang 10 minit, 1 jam lebih kurang macam tu. Dia sampai dekat kawasan hutan tu lebih kurang pukul 10 pagi. Bila sampai dekat kawasan hutan tu, dia rasa pelik sebab hutan tu macam tersusun, seperti ditanam. Pokok-pokoknya seperti ditanam, bukanlah pokok yang tumbuh meliar. Maksudnya dia punya susunan pokok dari satu pokok ke satu pokok seperti dalam satu kawasan taman. Dan bila Soleh dengan kawan-kawan dia pun tengok-tengok kat kawasan tu, akhirnya baru diorang perasan tak jauh daripada kawasan tempat diorang nak pikat burung tu ada perkuburan zaman dulu, perkuburan lama. Dan bila ada perkuburan lama, memang sedia maklumlah kawasan tu dulu pada zaman-zaman hang tua agaknya adalah penempatan orang ramai. Maksudnya mungkin ada kampung dekat situ, tapi orangnya dah tak ada, dah ditinggalkan semualah. Jadi okeylah, tak ada masalah.
Soleh pun pasanglah jerat semua, dia punya burung pemikat dia pun dia letak dalam satu bekas yang elok-elok. Jadi burung pemikat tu pun mulalah buatkan aksi memikat, menjerit-jerit. Jadi tujuan burung tu menjerit-jerit adalah untuk memanggil burung-burung lain supaya mendekati. Dan Soleh dan kawan-kawan dia akan duduk dekat kawasan yang agak jauh sikit daripada situ, tak adalah jauh sangat. Waktu tu lebih kurang pukul 11 pagi. Tunggu, tak ada satu burung pun yang datang. Tapi Soleh biarkan burung pemikat tu mikat, menjerit-jerit lah burung tu. Tunggu lagi, akhirnya lebih kurang pukul 4 petang ke 5 petang macam tu, dah lepas asar lah dengan kata lain. Dan tak adalah dibuat solat Zuhur waktu tu, tuang Zuhur lah orang kata. Dah masuk asar waktu tu, adalah seekor burung yang mendekati burung pemikat. Dan burung tu akhirnya masuk dekat dalam perangkap, dan burung tu bila diselidik, ditengok oleh Soleh, terkagum-kagum dia. Sebabnya burung tu ada 3 warna, merah, biru dan hijau. Jarang-jarang ada burung secantik ni, dia kata. Okey, jadi akhirnya burung tu pun berjayalah ditangkap. Oh, gembiralah Soleh ni, walaupun hanya dapat seekor burung, tapi burung yang didapat tu mungkin boleh dijual dengan harga yang tinggi. Abang lupa nak beritahu, cerita ni tahun 1974. lupa abang lupa nak beritahu. Zaman dulu punya cerita. Jadi bawalah Soleh ni ke kampung dia. Jadi lepas keluar daripada hutan tu, singgahlah dekat satu kedai makan. Dekat kedai makan tu ada ramailah kawan-kawan kampung dia. Jadi Soleh pun tunjukkan burung yang dia dapat tangkap. Dan burung tu memang menjadi kekaguman semua orang yang ada dekat warung tu. Semua orang terkagum tengok kecantikan burung tu. Dan ramai yang cakap tak pernah pun tengok burung yang secantik ni. Jadi bila ramai yang puji-puji macam tu, kembanglah Saleh. Rasa macam bangga dirilah kan. Bukan senang nak dapat burung ni. Jadi dia kata dia dapat burung ni sebab usaha si burung pemikat tadi. Mungkin cara pikatan burung yang dia ada tu berjaya menarik minat burung 3 warna tu untuk masuk dalam sangkar. Jadi lepas tu, dalam banyak-banyak yang ada dekat warung tu, ada seorang yang agak alim jugalah, dan dia selalu dipanggil untuk mengubat-ubat orang. Orang panggil dia, abang letakkan nama dia Pak Rahman lah. Jadi Pak Rahman cakap, bila Pak Rahman tu tengok burung tu, Pak Rahman cakap apa? Aku tengok burung ni macam pelik semacam. Jangan-jangan burung ni burung alam sebelah kot, jin kot. Kenapa Pak Rahman cakap macam tu? Dia kata, sebab burung ni kilatnya lain macam. Yang keduanya, kau dengar tak? Dia tak ada keluarkan apa-apa bunyi. Berdecet pun tak ada. Oh, betul juga, ramai-ramai kata tak ada pula burung ni keluarkan bunyi. Selalunya kalau burung-burung yang dah ditangkap, bila diletakkan dalam sangkar, memang dia akan berbunyi-bunyi, minta dilepaskan. Jadi kenapa burung ni tak berbunyi? Itu yang menjadi tanda soal kepada Pak Rahman. Jadi Pak Rahman cakap, hati-hati, mungkin burung ni adalah burung jelmaan. Jadi si Soleh tadi mintalah Pak Rahman tengok-tengok kan. Pak Rahman tak nampak ke ada pertukaran wajah ke dekat burung ni ke? Burung ni macam ada penunggu-penunggu ke? Pak Rahman cakap, aku ni tukang ubat, bukannya tukang telik. Jadi aku tak boleh nak tengok orang burung ni ada penunggu ke tak ada penunggu. Jadi biarlah cerita tu berlalu macam tu je. Jadi lepas dah habis minum tu, Soleh pun bawa lah burung tu bawa balik rumah. Waktu tu dah nak masuk maghrib. Bila sampai dekat rumah, kejadian pertama yang pelik adalah anak dia yang lebih kurang setahun menangis-nangis. Waktu dia menangis tu, bila Soleh bawa aja burung tu masuk dekat dalam kawasan pekarangan rumah, terus anak dia melalak-lalak. Bini dia pun terkejut. Tadi elok-elok budak tu tergelak-gelak dengan abang, dengan kakak dia. Kenapa pula waktu sekarang boleh melalak-lalak macam tu? Jadi mula-mula dah tergeraklah dekat hati Soleh. Jangan-jangan dia akibat daripada burung ni kot. Burung ni ada pembawa yang kurang baik kot. Tapi bila dia cepat-cepatlah sangkalkan perasaan tu. Sebab sayang kan, dah dapat burung cantik macam tu. Kalau dijual, berapa banyak harga boleh diletak kan. Mau satu burung tahun 1974 dia taruhnya 1,000. Oh, besar dia punya nilai tu. Jadi
Soleh pun cakap mungkinlah, dia kata takkanlah anak dia menangis disebabkan oleh burung ni, tak mungkinlah, sebab Pak Rahman tadi dah tengok burung ni tak ada yang membela-bela, bukanlah burung-burung jelmaan, dia nak sedap-sedapkan hati. Okeylah, malam tu berlalu seperti biasa dan anak dia yang melalak-lalak tadi berjaya diseredakan melalaknya. Lepas dibagi susu dan Soleh pun azan-azankanlah untuk meredakan anak dia yang menangis tadi. Alhamdulillah anak dia okey. Dan nak jadi cerita, pada hari tu bini Soleh tak dapat semayang sebab uzur. Jadi bila tak dapat semayang sebab uzur, malam tu bini dia rasa gelisah, rasa tak tentu arah. Dia tengok juga kenapalah bini dia mundar-mandir. Dia tanyalah dengan bini dia, awak kenapa ni, kenapa keadaan awak macam huru-hara? Dia kata, entahlah bang, saya pun tak tahu, saya rasa macam rumah ni panas, saya rasa macam saya ni dalam sangkar, macam terkurung dekat dalam satu tempat. Berderau juga darah Soleh. Takkanlah ada kaitan dengan burung, ada, diamkan aja lah. Lepas tu dah nak tidur waktu tu, lebih kurang pukul 9-10 malam, bini dia beritahu dengan Soleh, boleh tak lepaskan burung yang dia tangkap tadi, sebab dia kata macam ada yang tak kena lah. Dia kata sejak dia bawa balik burung tu, sejak Soleh bawa balik burung tu, yang pertama anak dia menangis, yang kedua dia sendiri, si isteri ni tadi rasa macam huru-hara, rasa macam panas, rasa macam terkurung, macam sesak. Dia kata tak. Soleh pun terus cakap, tak ada, awak ni ikut perasaan, mungkin sebab awak bercuti tak boleh solat, jadi itulah perasaannya ke arah tu lah, ke arah diganggu-ganggu macam tu. Kalau awak boleh solat ni tak akan jadi apa-apa ni. Jadi bila dengar alasan macam tu, fahamlah bini dia yang dengan kata lain, Soleh tak nak lepaskan burung tu, dia nak jualkan mungkin burung tu untuk jadikan sumber pendapatan keluarga. Jadi bini dia pun diamlah. Bila dia pujuk-pujuk suami dia tak nak buang burung tu, dia pun okeylah, redha je lah, tawakal aja. Jadi malam tu tidurlah dia orang satu keluarga. Tapi lebih kurang pukul 12 ke pukul 1 pagi, si isteri bangun. Lepas bangun dia meracau-racau, dah kecoh, anak-anak terbangun, si Soleh pun terbangun, tengok bini dia meracau-racau, cakap bahasa yang tak faham. Mula-mula Soleh ingat bini dia ni orang kata mengigau. Dia cakap bahasa yang tak faham, yang mungkin bahasa alien. Kamu pun tak tahu lah bahasa apa. Dia kata bukan bahasa-bahasa yang ada dekat dunia ni, dia kata. Tapi bila dah lama-lama meracau, dia sampai dia tarik-tarik, sambil dia tarik rambut, dia rentak-rentak baju, dia tarik rambut lagi lah tu, merepek-repek, cakap bahasa yang tak tentu arah. Jadi Soleh cakap, sah-sah bini dia kena rasuk. Jadi dia minta anak-anak dia jaga mak dia orang. Soleh pun pergilah rumah imam, minta pertolongan daripada imam. Baik waktu tu belum malam-malam sangat, lebih kurang pukul 12 macam tu. Jadi bila sampai dekat rumah imam, dia ceritalah apa benda yang pada imam tu, keadaan bini dia. Dia pun bawa lah imam tu ke rumah dia orang lah. Dan bila imam tu sampai dekat rumah tu, menjurit-jurit isterinya tadi sebab kena kerasukan. Mungkin ada benda yang dah merasuk isteri dia. Jadi itu adalah penamat cerita yang pertama. Akan abang sambung dalam cerita yang kedua. Bila imam sampai dekat rumah Soleh, imam pun tengoklah keadaan bini Soleh. Sah, dia kata bininya kena kerasukan. Cuma yang si imam tadi memang tak pandai nak ruqyah. Setakat baca beberapa potong ayat bolehlah untuk meredakan keadaan. Jadi si imam ni cakap dia tak boleh nak buat apa. Kena panggil orang yang boleh mengubat orang, yang ada kelebihan boleh mengubat orang. Tak lain tak bukan, dekat dalam kampung tu adalah Pak Rahmat. Pak Rahman tadi kan yang tengokkan burung tadi dekat kedai warung tadi. Jadi imam tu cakap, pergilah panggil Pak Rahmat. Malam tu juga yang si Soleh ni pergi kat rumah Pak Rahmat dengan imam, panggil Pak Rahmat, minta tolong tengokkan si isteri tadi. Tapi bila sampai dekat rumah Pak Rahmat, rupanya Pak Rahmat tak ada kat rumah. Pak Rahmat pergi tidur dekat rumah orang lain. Maksudnya Pak Rahmat ni ada beberapa rumah lah. Dekat situ adalah rumah, antara rumahnya. Bila bini dia cakap Pak Rahmat tu keluar daripada bandar sebab ada urusan, tidur dekat tempat lain, kecewalah si Soleh. Jadi si Soleh pun dengan imam pun baliklah ke rumah tadi. Imam pun baliklah rumah dia. Jadi Soleh cerita malam tu dia menjaga bini dia, anak-anak dia tidur, dan dia sepanjang malam tak tidur
bini dia meracau-racau, cakap bahasa yang tak faham, rentak-rentak baju, tarik-tarik rambut, berguling-guling, tak apa-apalah bini dia buat. Daripada dia takut jadi langsung tak takut. Dia tengok gelagat bini dia. Nak kata baca Al-Fatihah dah puas baca, nak kata baca Yasin pun dah baca juga. Gitu juga keadaan bini dia. Tapi ada satu lagi benda yang dia perasan adalah semenjak burung baru tu sampai ke rumah dia, burung-burung lain yang ada di pekarangan rumah dia, sebab Soleh ni pencari burung kan, jadi banyaklah burung-burung dia bela. Burung-burung lain tu senyap. Selalunya kalau ada burung baru yang dia bawa balik, burung-burung lain tu bising, berciak-ciak. Tapi kali ni burung-burung dia yang lain tu memang semuanya senyap, tak berbunyi apa-apa. Jadi memang yakinlah Soleh burung keadaan sekarang tu adalah berpunca daripada burung yang dia baru bawa balik. Jadi waktu abang dapat cerita tu, abang tanya kenapa tak dilepaskan terus burung ni. Jadi rupanya kalau terjadi peristiwa macam ini, tak boleh sebarang-sebarang kita nak lepaskan. Sebabnya mungkin ada syarat-syarat yang dikenakan oleh makhluk alam sebelah kalau misal kata burung itu adalah burung jelmaan. Jadi bukan boleh lepas-lepas sebarang. Takut kalau lepas sebarang nanti jadi cerita lain pula. Jadi menyusahkan pula. Jadi tunggulah Soleh sampailah subuh. Anak-anak dah tidurlah. Dia tercegat dekat sebelah bini dia. Sian dia tengok bini dia meracau-racau. Jadi lepas sembahyang subuh, lebih kurang pukul 11, 10 macam tu, 9, 10 macam tu, Soleh pergi lagi sekali rumah Pak Rahman. Dia tanyalah, rupanya Alhamdulillah Pak Rahman dah ada kat rumah, dah balik ke rumah. Jadi Pak Rahman pun dijemputlah ke rumah Soleh nak tengok bini dia. Jadi bila sampai dekat situ, bini dia cakap bahasa yang Pak Rahman tak faham. Soleh pun tak faham cakap bini dia. Jadi Pak Rahman tu cakap, boleh tak, dia cakap dengan bini dia ni, awak ni boleh tak cakap bahasa Melayu? Saya kalau cakap bahasa alien macam ni, saya tak faham. Jadi benda tu bini dia daripada meracau-racau bahasa yang bukan-bukan, dia tenung je Pak Rahman tu. Lalu dia cakap macam ni, sebenarnya dia kata, saya ni ditangkap, dia kata. Boleh tak tolong lepaskan saya? Saya nak bebas. Kalau ditangkap-tangkap macam ni, kalau dibiarkan tangkap macam ni, saya akan cederakan isteri Soleh ni. Cakap macam tu. Yang cakap tu bini Soleh, tapi mungkin ada makhluk lain dalam badan lah. Dengan kata lain, mungkin burung tu yang dah termasuk dekat dalam badan ni. Jadi Pak Rahman tanyalah. Pak Rahman tanya, siapa awak sebenarnya? Dia kata dia adalah burung yang ditangkap. Bukanlah burung, dia adalah benda yang menumpang pada burung yang ditangkap. Burung tu adalah dia punya kenderaan. Lebih kuranglah dia punya tunggangan, dia kata. Burung tu adalah tunggangan dia. Dan sekarang ni dia ditangkap bersama-sama dengan tunggangan dia. Dia minta Soleh lepaskan dia. Tapi dia kata, kalau nak lepaskan saya mesti ada syaratnya. Syaratnya adalah mesti dilepaskan pada waktu malam jam 12 malam. Tengah malam, dia kata. Waktu tengah malam, dan lepaskan dia dekat tepi hutan tempat dia diambil. Jadi bila dengar macam tu, Soleh pun dengar, Pak Rahman pun dengar, okeylah, diorang pun kata tak ada masalah, malam ini saya akan pulangkan. Ni baru daripada dua cerita tadi ni baru nak masuk seramnya. Panjang mukadimah dia. Seramnya kejap je. Jadi bila bersetujulah Soleh dengan Pak Rahman pun bersetuju dengan syarat tu, malam pun diorang tunggulah sampailah ke malam. Bila sampai malam, diorang pun nak lepaskanlah burung tu. Diorang bawalah sangkar yang berisi burung tu dekat kawasan tempat burung tu diambil. Jadi bila sampai dekat kawasan tu, ni baru seram ni. Bila sampai dekat kawasan tu, Soleh letakkan sangkar di tepi belukar tempat mana burung tu diambil. Dan pintu sangkar tu dibuka. Tiba-tiba, waktu tu tak ada handset tau, jadi tak boleh nak rakam. Tiba-tiba burung tu bergerak keluar daripada pintu sangkar dan menjelma menjadi seorang lelaki. Pelik kan? Cerita dia macam tak logik, tapi itulah benda-benda yang kita tak tahu kan. Dia menjelma menjadi seorang lelaki yang rambutnya kusut masai, bajunya compang-camping. Dan lelaki tu tak toleh pada Rahman
pada Pak Rahman dan juga pada Soleh, dia terus masuk dekat dalam peluka. Waktu tu Pak Rahman dengan Soleh tergamam tengok. Waktu tengah malam pukul 12, tergamam tengok apa yang terjadi. Tak tahu dia nak cakap benda ni apa, tapi boleh dikatakan benda ni adalah makhluk alam sebelah. Daripada seekor burung menjelma menjadi seorang lelaki dan masuk ke dalam hutan. Tak sempat dia orang nak tanya apa-apa. Dan bila benda tu hilang dalam hutan, Soleh dan juga Pak Rahman bawa sangkar tadi balik ke rumah. Dan esoknya cerita tentang burung bertukar menjadi orang heboh dekat kawasan tu. Ada dua je saksi, sama ada Pak Rahman dan juga Soleh. Tapi kebanyakan orang percaya tentang cerita ni sebabnya Pak Rahman memang terkenal sebagai ahli perubatan yang pandai meruqyah, dan Pak Rahman memang seseorang yang sangat dihormati. Jadi cerita ni menjadi kenangan sampai sekarang. Siapa yang cerita ke abang? Soleh juga nama dia. Dan dia adalah anak kepada watak utama dalam cerita ni, iaitu Soleh. Jadi moga-moga cerita kali ni ada pengajaran untuk kita semua. Jangan sebarang-barang ambil benda daripada hutan. Hari tu ambil apa? Pokok, dah ada melibatkan kematian. Ada dulu pun ambil pokok juga, pokok terbang. Jadi apa-apa yang dalam hutan, kalau boleh yang pelik-pelik sikit janganlah. Setakat ayam-ayam hutan okey lagi kot. Okey, itu penamat kepada kisah yang pertama. Cerita ni berlaku dekat Keluang, Johor, tahun 2018. Diceritakan kepada abang oleh seorang budak perempuan, tapi abang gunakan nama lain, iaitu nama Mariam, sempena nama yang dicadangkan oleh penonton-penonton. Jadi ceritanya, Mariam dengan isteri dia ni, Mariam dengan suami dia ni adalah hubungan jarak jauh, PJJ, perhubungan jarak jauh. Suami dia duduk dekat Kelang, suami dia duduk kat Keluang, dan Mariam duduk dekat KL. Suami dia ni kerja sebagai askar. Jadi selepas dia orang kahwin, suami dia ni dapatlah rumah kelamin. Tapi rumah tu dah lama sangat tak duduk dan macam-macam cerita. Cumanya suami dia ni jenis yang tak percaya sangatlah dengan cerita-cerita ni. Dia kata memanglah kita hidup bertindih alam. Dia kata nak buat macam mana. Jadi kalau ada cerita-cerita misteri tu memang akan terjadi. Cumanya kalau boleh kita solat-solatkan, kita mengaji-mengaji, jadi benda tu akan terlindunglah, kita akan dilindungi. Itulah jawapan suami dia. Jadi selalulah si Mariam akan balik ke Kelang, ke Keluang, abang lupa lagi. Mariam akan balik ke Keluang untuk jenguk-jenguk suami dia. Sebabnya suami dia susah nak pergi ke rumah Mariam. Sebabnya suaminya askar, susah sangat nak dapat cuti. Jadi bila ada Sabtu Ahad atau ada cuti panjang, Mariam lah yang akan turun ke Keluang. Jadi nak jadi cerita, ini kali pertama selepas kahwin Mariam datang ke rumah tu. Mariam kata bila dia sampai dekat rumah tu, dia tengok rumah tu macam lain macam. Jadi dia tanyalah dengan suami dia. Suami dia cakap macam ni rumah lama, jadi macam-macam orang cerita. Jadi tak payahlah awak takut. Bila dengar penjelasan daripada suami dia tu, bini mana yang tak huru-hara. Lain kali kalau jadi suami jangan cakap macam ni, oh tak ada, rumah ni okey, semuanya clear. Tipu-tipukan bini juga. Sebab kalau tak tipukan nanti jadi macam Mariam, dia dah jadi huru-hara. Terutama bila suami dia pergi kerja. Jadi cerita ni berlaku lebih kurang dalam masa seminggu. Mula-mula bila suami dia pergi kerja, waktu tu Mariam kata hari pertama dia duduk kat rumah tu. Bila suami dia pergi kerja, dia pun okeylah buat aktiviti kemas-kemas rumah. Waktu tu dalam rumah tak banyak sangat perabot sebab diorang pun baru kahwin kan. TV tak ada. Jadi Mariam siap-siap bawa laptop tahun 2018. Jadi waktu tu dia tengah masak-masak. Waktu dia tengah masak-masak tu, dia rasa macam lain macam. Dia rasa macam, kenapa rumah ni rasa macam seram sejuk dan juga rasa suram. Jadi waktu tengah masak tu, dia cepat-cepat pergi buka laptop dia. Dia cari surah-surah. Susah pula cari surah waktu tu. Dah jumpa loading pula, ding macam tu. Loading nak bacakan surah ayat suci Quran tu. Tapi dah lama loading, lepas tu dapat juga baca. Bila baca ayat suci Quran tu, Mariam rasa macam lain macam sebab dia
seolah-olah terperasan dalam rumah tu ada ramai orang, ada banyak kelibat-kelibat mata. Dia tak nampak kelibat badan, tapi dia nampak kelibat mata dekat tepi pintu, dekat tepi almari, belakang langsir. Dia rasa macam ada mata-mata yang terkelip-kelip pandang dia. Seram pula abang. Dia kata ceritanya dekat Keluang tau. Mungkin dekat barek askar Keluang. Dan dia kata yang tak bestnya barek tu dekat dengan Belukar. Itu je yang dia cerita. Jadi bila dia dah ketakutan, dia rasa macam lain macam rumah tu. Mula-mula dia cuba bertahan lah, dia pasang kuat sikit ayat suci Quran, bergema satu rumah. Tapi dia kata perasaan seram dia tu memang dia tak boleh nak lawan. Last dia telefon suami dia. Dia cakap lah suami dia, emergency, balik segera. Jadi suami dia pun terkocoh-kocoh lah balik rumah. Bila balik rumah, dia tanyalah dengan bini dia, apa sebenarnya yang berlaku. Bini dia cakap apa? Mariam cakap, tak ada apa-apa, cuma saya perasan rumah ni macam ada seram-seram sikit lah. Marahlah suami, saya ni tengah kerja, awak tiba-tiba panggil saya macam ni, setakat ada rumah seram-seram macam ni, baca je lah apa-apa. Dia kata jangan takut sangat. Jadi Mariam rasa kecil hati jugalah suami dia cakap macam tu. Dia kata suami dia tak faham ke dia rasa seram. Sebenarnya suami dia tahu, tapi suami dia buat-buat tak tahu. Sebab kalau diikut-ikutkan, mestilah bini dia takut kan. Jadi okeylah, hari tu berlalu macam tu aja. Jadi besoknya pula hari yang kedua. Bila hari yang kedua, Mariam minta suami dia tak nak tidur dekat bilik. Dia rasa bilik tu macam lagi banyak mata-mata yang memerhatikan dia. Walaupun dia tak nampak tepat, dia nampak macam sekali imbas. Tapi dia rasa macam tak sedap lah. Dia kata dengan suami dia, jomlah kita tidur dekat ruang tamu. Abang nak cakap dapur. Kita tidur dekat ruang tamu. Jadi dah kehendak isteri kan, tidurlah kat ruang tamu. Malam tu berlalu dengan sangat lancar, okey je, tak ada masalah. Esok pagi pukul 7 pagi suami dia dah keluar pada rumah. Jadi bila suami dia keluar awal, Mariam pun tak ada hati lah nak bangun awal. Dia pun lepas tu tidurlah balik dekat ruang tamu tu, tarik selimut. Sebab waktu tu dia kata sejuk betul dia kata. Jadi dia tarik selimut. Tengah-tengah dia tidur, lebih kurang pukul 8:30 macam tu, dia dengar macam ada suara budak. Ramai suara budak-budak dalam rumah. Waktu tu dia rasa macam anak jiran ni kenapa memekak-mekak nak tidur ni, kau mainlah kat tempat lain. Jadi dia perasannya, dia kata budak berlari dari dalam rumah dia. Dia yakin yang berlari dalam rumah dia tu adalah anak-anak jiran. Jadi bila bunyi suara budak-budak tu hilang, dia pun buka mata, dia bangun, dia tengok dekat lantai penuh dengan tapak kaki. Banyak tapak kaki budak lah. Dia kata, sah ni mesti anak jiran ni masuk dalam rumah aku ni. Dia ingat apa, rumah aku funfair. Marahlah Mariam kan. Jadi dia pun pergilah dekat pintu depan. Ingat dia nak tutup pintu. Sampai dekat pintu depan tergamam dia. Sebabnya pintu tu memang bermangga. Macam mana kalau budak lah, macam mana dia boleh masuk dalam rumah tu? Dalam otak dia, sah, ini bukan budak, ini adalah budak alam sebelah agaknya, duk main-main dekat rumah Mariam. Dia kata tak apalah, dia kuatkan hati, dia cubalah pasang ayat suci Quran dekat laptop dia, dan dia buat tak tahu. Hari tu berlalu macam tu je sampai petang. Petang tu dia ceritalah dekat suami dia. Bila cerita kat suami dia kena marah balik. Suami dia kata jangan diikutkan sangat. Mungkin itu makhluk alam sebelah nak beramah mesra, bagi salam perkenalan. Jadi buat tak tahu je lah. Lagipun bentuknya macam budak-budak je kan. Jadi bila Mariam dengar macam tu, 2 kali rasa sakit hati, geram je dengan lelaki dia ni kan. Jadi okeylah, tak ada apa-apa. Kalau cerita seram kan, dia punya siang cepat kan, malam dia pula yang jadi lambat dan panjang. Jadi malam yang ketiga, bila malam yang ketiga, Mariam tidur dekat ruang tamu dengan suami dia. Macam biasa, malam tu berlalu, tak berlaku apa-apa, okey, lancar. Esok pagi pukul 7 suami dia bangun pergi kerja. Mariam pun tidur balik. Bila tidur balik, kali ni dia bukan tidur, dia olok-olok tidur. Dia nak dengar sebenarnya betul-betul ke ada suara budak tu. Memang waktu dia tengah fokus tu, olok-oloknya macam dia tidur, dia dengar ada ramai budak-budak main-main di sekitar dia. Dia tidur atas tilam. Kalau
Kalau kita tidur atas tilam, kalau ada orang pijak tilam kita, kita boleh rasakan macam itulah yang dirasai oleh Maryam. Dia rasa budak-budak tu mengelilingi dia sambil pijak-pijak tilam dia, dan dia yakin tu bukan budak tapi budak alam sebelah. Tapi dia tak berani buka mata, dia biarkan budak-budak tu main. Dia dengar je budak-budak tu pula main, hehehe, cakap bahasa yang dia tak faham, dan dia biarkan sampai suara budak-budak tu dah tak ada, dan dia buka mata. Bila dia tengok keliling dia penuh dengan tapak kaki. Lepas tu dekat rumah dia, dekat mana-mana ruang penuh dengan tapak kaki. Tapi bukan tapak kaki orang dewasa, tapak kaki budak. Dia kata Allah, dia kata dia takut. Dia kata waktu tu dia rasa macam cuak, dia rasa macam tak kena lah. Dia kata dia nak juga beritahu dengan suami dia, dan dia harap suami dia dengar dia punya luahan hati. Jadi bila suami dia balik petang tu, dia ceritalah malam pertama gini, malam kedua macam ni. Abang nak buat apa? Patutnya kita kena pindah rumah lain, rumah ni dah macam berpuaka lah macam tu. Suami dia gelak je. Suami dia cakap apa? Kan saya dah beritahu awal-awal rumah ni rumah lama. Jadi kalau kita tak kacau dia, dia takkan kacau kita. Lepas tu suami dia cakap macam ni, apa heran benda-benda tu nak kacau, bukan kita nampak pun, dia bukan boleh apa-apakan kita pun. Bila dengar suami dia cakap macam tu, Maryam kata jangan cakap macam tu, dia dengar, awak ni takbur lebih, dia kata. Jadi suami dia kata persetan sama itu semua. Macam cerita zaman dulu. Suami dia kata je tak heranlah. Jadi malam tu pun dia orang tidur. Bila dia tidur, bila kita cakap besar selalu ni kita terkena balik lah kan. Malam tu suami dia meracau-racau, menjerit-jerit. Puaslah Maryam kejutkan. Bang, bangun. Suami dia tak bangun, meracau-racau, seolah-olah macam kena pukul. Tiba-tiba suami dia buka mata dan pandang siling ke atas, pandang siling, diam aja. Dah Maryam seram pula tengok suami dia macam tu. Dia bacakan apa-apa yang patut, dia semburkan dekat telinga suami dia, dan suami dia tersedar. Suami dia tanya, dia buat apa? Dia kata, Maryam cerita, suami abang meracau-racau. Tahap apa yang abang meracaukan sampai tiba-tiba abang buka mata, abang pandang siling? Sebenarnya abang mimpi ke? Lepas tu suami dia cakap memang dia mimpi. Dia mimpi seolah-olah ada ramai budak-budak kacau dia. Tarik tangan dia, tarik kaki dia, tarik baju dia, rambut dia, janggut dia, semua dia kena tarik. Dia kata sampai dia rasa kelemasan. Jadi Maryam pun tak terkejut lah, sebab dia dah dengar budak-budak yang main dekat dalam rumah dia, dan dia yakin budak-budak itulah yang datang dalam mimpi suami dia. Jadi okeylah, dah sedia maklum. Jadi diorang ni berpakat-pakat suami isteri. Apa kata kita buat doa selamat dekat rumah ni, kita panggil kawan-kawan abang, dia kata. Jadi suami dia pun setujulah. Jadi besoknya dia nyatakanlah hasrat tu pada kawan-kawan dia, dan dia pun pergilah kedai untuk beli-beli barang semuanya, dan kenduri tu nak dilakukan 2 hari selepas tu. Pada malam yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Pada malam yang keempat, Maryam dengan suami dia nak keluar. Pada waktu tu nak makan luar, lebih kurang pukul 8 malam macam tu. Nak makan luar. Jadi keluarlah daripada rumah. Sampai dekat dalam kereta, ada barang tertinggal. Kalau tak silap abang, wallet suami dia. Jadi suami dia pun nak pergilah balik rumah nak ambil. Maryam pun nak ikut. Maryam kata dia tak sedap nak tinggal dalam kereta seorang-seorang. Jadi bila Maryam dengan suami dia ikut, ada satu benda yang pelik dia orang nampak. Bila dia orang sampai depan pintu rumah dia orang nampak ada kain putih terjulur keluar daripada bawah pintu. Dia orang pun pelik, langsir ke? Siapa punya langsir? Ke kain siapa? Jadi dia orang pun berjalanlah mendekati pintu. Semakin dia orang berjalan mendekati pintu, tiba-tiba kain tu tertarik ke dalam. Macam ada orang yang tarik, berderau, kata Maryam waktu tu. Alamak, ni mesti alam sebelah punya kerja ni. Jadi dia pun tengok suami dia tengok dia. Suami dia kata jangan risau, kita selawat Nabi banyak-banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi suami dia pun bukalah pintu, buka lampu. Memang tak ada apa-apa dalam rumah. Tak ada kain terbang, tak ada kain tergantung, tak ada. Dan diorang yakin kain tu adalah mungkin orang alam sebelah tersesat, terjulur kainnya dekat situ. Dan malam tu berlalu, diorang pergi makan, balik tu tidur kat ruang tamu, tak ada apa-apa, semuanya aman-aman je. Jadi esoknya diorang selepas isyak, diorang buat kenduri doa selamat. Dan semenjak
buat kenduri doa selamat tu dah kurang sikit gangguan. Bukan kurang sikit lah, kurang banyak gangguannya. Dan lepas tu lah Maryam dimasukkan dalam WhatsApp group isteri-isteri askar. Jadi ke dalam WhatsApp group tu berceritalah diorang tentang rumah Maryam, dan akhirnya Maryam tahu rumah tu memang banyak kali kes orang dengar bising dekat rumah tu. Jiran-jiran sewaktu Maryam belum duduk situ lagi, jiran-jiran selalu mengadu rumah Maryam tu memang macam kenduri kendara, macam satu kampung duduk dalam satu rumah, bising sangat. Tapi bukan setiap masa, ada masa-masanya. Jadi Maryam tahu maklumat-maklumat ni semua daripada WhatsApp group isteri-isteri askar. Dia bukan tahu daripada suami dia. Dan bila dia dah ada maklum macam tu, dia pun tak kisahlah, dia kata dia okey je asalkan benda tu tak mengacau dia. Tapi alhamdulillah benda tu dah tak mengacau dia lagi. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap cerita kali ni ada iktibar untuk kita semua. Terima kasih juga dah yang membeli baju abang nak dijadikan cerita, dan juga sambal yang abang jual. Dan tak lama lagi abang akan kumpul-kumpulkan dana untuk abang hadiahkan kepada rumah orang-orang tua seperti yang abang jadikan. Alhamdulillah dapatlah juga, tak adalah berpuluh-puluh ribu kutipannya, tapi alhamdulillah ada. Dan nanti abang kalau dah buat rakaman nanti untuk dihadiahkan kepada rumah orang tua, abang akan rakam, abang akan tayangkan. Tapi mungkin abang tak tayangkan dalam video YouTube, abang akan letakkan dalam abang punya Instagram ataupun abang punya Facebook. Terima kasih sangat-sangat dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap cerita kali ini ada iktibar yang baik untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.